Pada pelajaran yang lepas, anda telah mempelajari keturunan ataupun dikenali sebagai kadar perubahan jarak terhadap masa ataupun laju. Dikira dengan menggunakan formula perubahan jarak dibahagi oleh perubahan masa. Dengan syarat mesti ada dua titik yang mengandungi koordinat X dan Y. Okey, kemudian anda pun telah mempelajari bahagian mendaftar bagi graf jarak masa. Bahagian mendaftar itu merupakan keadaan pegun iaitu objek tidak bergerak. Begitu juga anda telah mempelajari laju purata iaitu jumlah jarak bahagi oleh masa untuk gerakan keseluruhan. Hari ini kita masih berada pada laju dan laju purata. Kita tengok soalannya. (7.1.3) menyelesaikan masalah yang melibatkan graf jarak masa. Praktis kendiri 7.1C muka surat 193. Soalan 1. Graf jarak masa ini adalah penting. Jenis graf yang berbeza mempunyai cara penyiraan yang berbeza. Di sebelah menunjukkan masa yang diambil oleh dua peserta terbaik dalam acara 100 meter semasa kejohanan olahraga di SMK Sinar Harapan. Graf OY mewakili larian Riza. OY. Larian Riza. Dan graf OABC mewakili larian Jeffrey. OABC. Jeffrey merupakan garis yang bukan lurus. AB ialah masa yang diambil oleh Jeffrey sebelum meneruskan larian kerana terjatuh. Okey. Lepas tu AB merupakan bahagian jatuh. Soalan tahap 4, soalan analisis. Hitung kerugian masa dalam saat yang dialami oleh Jeffrey dalam pertandingan. Kerugian masa bermaksud jatuh. Jatuh bermula pada 6 saat, berakhir 9 saat. Tempoh masa untuk jatuh ialah 9 tolak 6 sama dengan 3. Bermaksud Jeffrey sudah rugi 3 saat dalam lariannya disebabkan oleh jatuh. Soalan B. Adakah Jeffrey berpeluang untuk menjadi johan dalam acara 100 meter jika dia tidak jatuh dan mengekalkan kelajuan sepanjang larian? Berikan justifikasi anda bermaksud sebab. Jawapannya, kenapa saya cakapnya? Okey. Jeffrey habis lariannya dalam tempoh 16 saat. Kalau tolak tempoh masa jatuh 3, sebenarnya Jeffrey menggunakan 13 saat untuk habiskan larian. Bagaimana dengan Riza? Riza ambil 14 saat yang lebih lama daripada Jeffrey 1 saat. Okey. Oleh itu, kita boleh jawab justifikasinya. Jeffrey mengambil 13 saat tetapi Riza mengambil 14 saat.
Okey, sebenarnya justifikasi tidak susah untuk dijawab. Kita boleh tengok balik pengiraannya. Okey? Hmm. Sekarang kita tengok soalan 2. Soalan 2, graf jarak masa. Jenis graf adalah penting seperti yang saya cakap, jenis yang berlainan, pengiraan pun berlainan. Yang tidak lengkap di sebelah mewakili perjalanan Encik Jumari sebanyak 100 kilometer. Soalan tahap 5, soalan menilai. Diberi kadar perubahan jarak terhadap masa untuk 60 kilometer yang pertama ialah 72 kilometer berjam. Tentukan nilai T1. Okey, kita tahu kadar perubahan jarak terhadap masa bermaksud laju ataupun keturunan. Okey, kita tulis formula laju. Laju ialah Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Kemudian 60 kilometer, dari kosong hingga 60 meter kita melibatkan 2 titik. Titik pertama, S1 ialah kosong, Y1 pun kosong. Kemudian titik yang kedua, X1 ialah X2 ialah T1, Y2 ialah 60. Sekarang kita boleh ganti nilai. Laju diberikan 72 sama dengan Y2 60 tolak Y1 kosong bahagi dengan X2 T1 tolak X1 kosong. T1 tolak kosong ialah T1. Yang berada di bahagian bawah bahagi kita pindah ke atas menjadi darab. 72 nanti saya tulis dengan betul-betul. 72 darab dengan T1 kita ada 72 T1. Sama dengan 60 tolak kosong kita ada 60. Kemudian T1 sama dengan 72 itu darab pindah akan jadi bahagi 60 bahagi dengan 72. Kita dapat 5/6. Tetapi ini bukan jawapan. Kerana ini masa dalam jam, tetapi graf dalam minit. Kita perlu tukar 5/6 dalam minit darab dengan 60 kerana 1 jam sama dengan 60 minit. Kita akan dapat 50 minit. Soalan B. Jika kereta Encik Jumari berada dalam keadaan pegun, iaitu tidak bergeraklah selama 20 minit, hitung nilai T2. Okey. Pegun yang tidak bergerak merupakan bahagian sini. Sebanyak 20 minit. 20 minit. Tadi kita sudah cari T1 ialah 50 minit. So, bagaimana dengan T2? T2 sama dengan 50 minit campur 20 minit ini. So, kita dapat 70 minit. Seterusnya. C. Perjalanan diteruskan dari B ke destinasi dengan laju purata 75 km per jam. Lengkapkan graf jarak masa untuk keseluruhan perjalanan Encik Jumari. Okey. Laju purata formulanya jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey. Laju purata 75. Jumlah jarak sini ada disebut 100 meter. 100 kilometer.
Kemudian bagi dengan jumlah masa. Jumlah masa berada di bawah merupakan bagi pindah ke atas tadi darab. Kemudian 75 dipindah ke bawah menjadi bahagi. Saling tukar tempat. Jadi, jumlah masa sama dengan 100 bagi dengan 75. Kita dapat berapa? Kita dapat 8/15. Tetapi ini bukan jawapan kerana dalam jam. Kita perlu tukar kepada minit. 8/15 darab dengan 60, kita dapat berapa minit? Kita dapat 32 minit. Ini bukan jawapan lagi. Okey. Ini bermaksud kalau Encik Jumari hendak sambung sehingga 100 meter, perlu ada 32 minit. T2 tadi sudah cari ialah 70. Kalau 70 campur 32 barulah lengkap. Okey, iaitu berapa? 70 campur 32 sama dengan 102. Jawapannya ialah 102. Kemudian soalan D. Jika perjalanan dari O dimulakan pada pukul 9.30 pagi, hitung waktu Encik Jumari sampai ke destinasinya. Kalau hendak jawab waktu, mesti ada pengiraan seperti berikut. Ada dua bahagian. Bahagian pertama jam, bahagian kedua masa. Bermula dengan 9.30 campur. Okey, jumlah masa untuk keseluruhannya ialah 102 minit. 102. 30 campur 102, kita dapat 132. Kemudian kita tolak 120 untuk 2 jam. Sini campur balik 2. 1 jam 60 minit. So, kita ada 2 jam lah. 132 tolak 120, kita ada 12. 9 campur 2, kita ada 11. Bermaksud 11:12 pagi, Encik Jumari akan sampai ke destinasi. Okey, itu sahaja.